Jangan begitu hidup ni. Kamu senang jadi tagut dalam hidup kamu. Kalla innal insana la yatgha. Kenapa orang Rasulullah cerita tentang orang miskin yang ramai ini? Jawabnya kerana orang miskin tawaduk dia lebih dibandingkan dengan kekayaan, kesombongan itu datang. Para hadirin sekalian tahu kan, bila kita kaya, kita jadi sombong. Senang nak jadi sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah cerita demikian. Jangan begitu hidup ni. Kamu senang jadi tagut dalam hidup kamu. Kalla innal insana la yatgha. Manusia ni senang jadi tagut. Bila dia senang jadi tagut? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika mana dia rasa dia sudah mula jadi kaya, maka di waktu tersebut dia mula jadi tagut dalam hidup dia. Mana kalau orang miskin, sesi soal jawab dia tak banyak. Tak banyak dibandingkan dengan orang kaya. Orang kaya, sesi soal jawab dia tentu banyak. Orang miskin, kalau Allah tanya pada dia, kamu selipar ada selipar? Tanya orang miskin, dia jawab terus, tak ada ya Allah. Kasut tak ada ya Allah. Tanya orang kaya, kasut ada ya Allah. Dia akan jawab demikian. Beza. Orang miskin, selipar ada selipar, ada ya Allah. Tapi selipar jenama krok, tapi beli di pasar malam je ya Allah. Orang kaya, cuba tanya, kasut kamu jenama apa? Kasut je baru. Tanya lagi, televisyen ada televisyen. Tanya orang kaya. Orang kaya tanya balik, yang berapa inci ya Allah, dia tanya. Orang kaya dia akan tanya terus. Tu belum lagi tanya beyond ke tak beyond astro kamu. Astro kamu tu kamu bayar sebulan berapa? Tiap-tiap bulan. Kamu derma untuk masjid dan surau berapa sebulan? Yang tanya orang miskin, kamu televisyen ada televisyen? Televisyen tak ada ya Allah. Habis kamu tengok apa? Tengok besen je ya Allah. Ni beza dipanggil demikian. Lalu menyebabkan Rasulullah cerita, orang yang ramai di kalangan umat aku ialah orang-orang miskin yang berada dalam syurga Allah. Saya tidak diminta untuk bercakap tentang syurga. Malam ni saya diminta untuk bercakap terhumban ke kawah neraka. Satu tajuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok. Rasulullah lihat dan Rasulullah sebut tentang neraka. Ni perjalanan akhir dalam hidup kita. Maknanya jangan sampai kita ni terhumban ke kawah neraka Allah. Dua je tempat yang kita akan pergi, para hadirin sekalian. Dalam hidup kita ni, sama ada kita pergi ke syurga ataupun kita terhumban ke dalam kawah-kawah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Cerita tentang neraka ni, bila Rasulullah sebut saja tentang neraka, Rasulullah menangis tak esak-esak. Sampai basah janggut Rasulullah. Tuan-tuan dengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila cerita tentang neraka dan Allah terangkan lagi neraka, bagaimana azabnya di dalam Al-Quran kan. Kalaupun tuan-tuan tak dengar daripada hadis Rasulullah, tuan-tuan bacalah dalam Al-Quran. Tuan-tuan akan jumpa banyak ayat-ayat Quran yang Allah bagi peringatan, jangan sampai kamu terhumban ke dalam kawah neraka Allah. Kerana kebanyakan orang dalam neraka ni, bila terhumban ke dalam kawah neraka, ada beberapa kelompok manusia yang berada dalam neraka Allah. Yang jadi bahayanya, bila terhumban ke dalam neraka, dan mesti dipahami waktu mana kita di dunia terlebih dahulu, sebelum kita berada di alam barzakh sebentar lagi. Kerana ulama-ulama diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama ni belajar daripada Rasulullah dengan para tabi'in tentang mengenai neraka ni sendiri. Bila bermulanya neraka, ada setengah ulama sebut, bila kitanya mula ditarik, dibuka hijab mata, mula nampak tempat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu kali yang pertama nampak neraka. Yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk, sebagaimana Allah tunjuk tempat dalam syurga Allah, demikian juga Allah tunjukkan tempat dalam neraka Allah. Bila Allah tunjuk tempat dalam neraka Allah kepada setiap kita ni, kita tahu kita ni ahli neraka ataupun tidak ahli neraka ni bila? Sebagaimana yang ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
aya'rifu ahlul jannah awi ahlin nar. Ya Rasulullah, boleh tak kita kenal orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka di dunia ini lagi ya Rasulullah? Rasulullah jawab, qala na'am. Rasulullah jawab, boleh, kita boleh kenal. Terkejut sahabat-sahabat, boleh kenal. Tapi jangan pula lepas pada ni kita jumpa kawan-kawan kita, aku tengok muka kau ni neraka je kita sebut. Jangan sebut demikian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sahabat-sahabat tanya tu, boleh tak kita kenal orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka di dunia ini lagi ya Rasulullah? Rasulullah jawab, qala na'am. Rasulullah jawab, ya, kita boleh kenal. Sahabat-sahabat terkejut. Sahabat-sahabat tanya balik Rasulullah, falimadza ya'milul amilun? Buat apa kita beramal lagi Rasulullah? Kalau dah tahu dah orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka di atas dunia ni lagi ya Rasulullah? Rasulullah jawab, kulli ma yussira khuliqalah. Rasulullah jawab sepatah je. Nak tahu orang tu ahli syurga ke ahli neraka, tengok kecenderungan dia ke arah mana. Sepanjang dia hidup ni, dia cenderung ke arah neraka ke, pribadi ahli neraka ke, ataupun dia cenderung kepada pribadi ahli syurga. Dalam hidup dia, bila dia dah mula kecenderungan dia kepada ahli syurga, Allah akan permudahkan jalan dia untuk dia beramal ibadah, untuk senang dia masuk dalam syurga Allah. Kemudian waktu mana dia mati, nampak terus tanda-tanda ahli syurga pada jasad dia. Tanda-tanda ahli syurga pada jasad orang yang meninggal dunia, kita boleh kenal dah. Berpeluh atas dahi, keluar air mata dia, kemudian bibir dia kalimah terakhir yang mulut dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni tanda-tanda ahli syurga Allah. Rasulullah sebut terus, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhalal jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita boleh kenal dah. Nampak peluh muka dia, kemudian nampak air mata dia mengalir, nampak pada diri dia yang ringan jasad dia, najis dia sikit yang keluar daripada badan dia, kita boleh kenal dah. Ni ahli syurga. Dan kita sebutlah, nampak wajah dia berseri-seri melihat tempat dia dalam syurga Allah. Sebaliknya ahli neraka, waktu mana dia mati, dia tak boleh nak mengucap dua kalimah syahadah. Na'udzubillah min dzalik.